Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini ada ruang dan berpeluang meneruskan pengajian kitab Al-Azminatu wal Amkinah, nilai-nilai masa dan nilai-nilai tempat, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. Dan malam yang berbahagia ini kita akan baca Al-Babus Tsani, bab yang kedua, dalam menilai masa, bagaimana masa itu dinilai zaman berzaman. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menjelaskan kepada kita hubungan antara dua nilai, nilai hari dan nilai bilangan. Nilai hari dan nilai bilangan. Kerana asalnya digunakan pada bilangan, akhirnya istilah bilangan itu digunakan pada istilah hari. Bilangan Ahad, Ahad membawa arti pertama, nombor, bilangan pertama, nombor satu, bilangan pertama. Maka zaman berzaman manusia guna pakai nombor satu, bilangan pertama digunakan sebagai istilah hari, maka disebut Yaumul Ahad. Yaum, hari, Ahad pertama. Yaumul Ahad, hari pertama, hari nomor satu, hari bilangan yang pertama. Apabila diterjemahkan hari Ahad, hari bilangan yang pertama, hari nombor satu. Tak sedap lah, memang tak sedap. Tapi orang Arab dia akan faham begitulah. Hari Ahad itu hari bilangan yang pertama, hari Ahad itu hari nombor satu. Cuma kita merasakan hari Ahad, Ahad le. Orang Arab kalau disebut hari Ahad, dia faham hari bilangan pertama, hari nombor satu. Begitulah jua hari Isnin. Hari Isnin, Isnain itu merujuk kepada bilangan yang kedua, nombor dua. Jadi kalau diterjemahkan orang Arab, hari Isnain, hari Isnin, hari bilangan kedua, hari nombor kedua. Tak
tak sedap lah. Tak sedap lah. Bagi kita, kerana Ahad itu bukan bahasa kita, kita ikut aja, kita gunakan. Isnin tu bukan bahasa kita, kita ambil sahaja. Hari Isnin, Yaumal Isnain. Begitu juga hari Selasa. Hari Selasa bagi orang Arab, dia tahulah hari bilangan ketiga, hari nombor 3. Begitu juga hari Rabu, hari bilangan keempat, hari nombor 4. Maka Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki wafat pada tahun 421 Hijrah, 1000 tahun yang lalu, telah meninggal pergi. Sempat menulis dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu bahawa hubungan bilangan dengan hari. Maka dalam masyarakat Arab, mereka guna pakai hari dengan istilah bilangan. Hari dengan istilah bilangan. Baik. Begitu juga hari Khamis, hari bilangan yang kelima, hari nombor 5. Hari Jumaat asalnya bukan disebut dengan hari Jumaat. Asalnya disebut dengan istilah Yaumal Arubah, Yaumal Urubah, Yaumal Arubah. Akan tetapi apabila turunnya suratul Jumu'ah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Lu'ay radhiyallahu an, Ka'ab apabila mendengar Rasulullah membaca suratul Jumu'ah, maka Ka'ablah orang pertama isytiharkan hadhil yaum yaumul Jumu'ah laisa yaumul urubah. Hari ini hari Jumaat, bukan lagi hari al-arubah, al-urubah, bukan lagi hari yang disebut sebagai dihimpunkan segala kelebihan dan keistimewaan, iaitu hari yang matang. Urubah tu hari yang matang. 1, 2, 3 pelengkap. 4 jalannya. Hari yang kelima disebut sebagai hari manusia bermesra dan bermanja-manja. Nanti saya nyatakan. Dan hari yang keenam, hari Jumaat itu asalnya Yaumul Urubah, hari dihimpunkan segala kelebihan dan keistimewaan, hari matang, ranum secukupnya. Baik, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, timbul persoalan, sejak bila manusia menyebut hari yang pertama, hari bilangan yang pertama, hari Ahad, hari bilangan yang kedua,
hari Isnin. Hari bilangan yang ketiga, hari Selasa. Hari bilangan keempat, hari Rabu. Hari bilangan yang kelima, hari Khamis. Sejak bila? Ianya bermula daripada ketemadunan bangsa Arab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam Abul Arabi, anak lelaki baginda Nuh alaihi salam, namanya Sam, yang terselamat daripada ditenggelami banjir besar. Dia iaitu Sam, bapa kepada bangsa Arab. Bermula daripada Sam, anak lelaki baginda Nuh alaihi salam, merupakan bapa kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang serumpun dengannya, bangsa Kibti dan bangsa Yahudi. Maka bermula daripada Sam, apabila memulakan kehidupan setelah bahtera baginda Nuh alaihi salam mendarat di Bukit Judi, maka bermulalah bangsa Arab. Apabila bermulanya bangsa Arab, maka bermulalah hari. Yang sebelum itu ada istilah-istilah yang lain, tetapi mula disebut dengan istilah Ahad, Isnain, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Bukan norma baru, tu cerita lain. Apabila dah bermulanya sekali bah pantai berubah, muka bumi berubah, sebaik sahaja bahtera baginda Nuh alaihi salam mendarat di Bukit Judi. Wastawat alal judi, Allah sebut dalam Al-Quran. Maka Sam, anak lelaki baginda Nuh alaihi salam yang terselamat, memulakan penghidupan baru, bumi baru, bukan New Mexico, dengan hitungan yang baru. Oleh itu dihitung hari Ahad, hari bilangan pertama. Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi wafat pada tahun 421 Hijrah, mengemukakan keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tokoh ulama tafsir Islam yang tersohor lagi masyhur, wafat pada tahun 310 Hijrah. Imam At-Tabari wafat pada tahun 310 Hijrah. Dalam penulisan tafsirnya 1100 tahun yang lalu, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam mengkupas firman Allah ayat 64 surah Hud, ayat 64 surah Hud, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ayat 64 surah Hud, Allah berfirman yang artinya, dan menyerulah baginda Saleh, wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayah, inilah dia unta betina
dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti mukjizat yang Allah berikan kepadaku, aku sebagai seorang pesuruh Allah. Baginda Saleh alaihi salam, maka bangsa Baginda Saleh alaihi salam bangsa yang hebat, bangsa yang dikenali dengan nama bangsa Samud, juga disebut kaum Samud. Begitu hebat pertaniannya, begitu hebat ternakannya, begitu hebat pertukangannya, mampu menebuk gunung ganang untuk dibuat tempat kediaman, bandar dalam gunung batu. Wah, hebat. Mereka ini dengan keistimewaan teknologi pertanian, teknologi ternakan, teknologi pertukangan dan pembinaan, enggan beriman dengan Baginda Saleh alaihi salam. Maka Baginda Saleh alaihi salam datangkan seekor unta betina sebagai bukti mukjizat dari Allah, dan bahawa dia Baginda Saleh alaihi salam sebagai seorang pesuruh Allah. Kaum kepada Nabi Saleh alaihi salam tolak Baginda Saleh alaihi salam, enggan beriman kerana mereka sombong dengan teknologi pertanian, teknologi ternakan, teknologi pembinaan yang mereka miliki. Maka orang ni semua orang yang bijak. Kaum yang bijak adalah kaum Samud. Allah beri dia kebijakan dalam mengurus tadbir pertanian, penternakan, pembinaan, pembangunan, pertukangan, ukiran, cakap aja. Maka tak mudah nak mempengaruhi mereka ini. Mereka cukup bijak membuat hitungan, hebat menghitung. Oleh itu Baginda Saleh alaihi salam apabila diminta oleh kaumnya, Allah nak turunkan kepada kami azab, mestilah mengikut bilangan. Wah. Dan mestilah mengikut urutan. Wah. Bilangan, urutan. Dan apabila Allah nak turunkan azab, bukan atas jalan bersegera. Al-ajalatu minasyaitan, yang terburu-buru terburu-buru itu amalan syaitan. Apa yang Allah akan turunkan mestilah ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, ada bilangannya, ada hitungannya, ada urutannya, ada tata caranya. Hebat. Hebat. Ada proposal papernya. Itu yang boleh kita cakap lah, hebat. Baik, kata Baginda Saleh alaihi salam, maka datanglah, bermulalah Baginda Saleh alaihi salam membuat perhitungan Yaumul Ahad, hari Ahad, hari bilangan pertama. Jaga-jaga. Kerana bangsa Samud ini dia hebat. Jadi kalau Allah Ta'ala nak turunkan
kepada mereka ini azab mestilah step by step, step ahead. Susah nak cakap orang putih. Baik, baginda Saleh alaihissalam mula memperkenalkan Yaumul Ahad, hari bilangan pertama. Maka hari bilangan pertama itu disebut sebagai awalun, sebagai detik bermula. Kemudian Nabi Allah Saleh pun kata, hari ini Yaumul Isnain, hari bilangan kedua. Maka hari bilangan kedua, hari Isnain itu disebut Ahwan. Ahwan, yang terlebih mudah. Dengan kata lain, kemudahan. Hari Ahad, hari bilangan yang pertama, merupakan detik permulaan, awalun. Hari Isnain, hari bilangan yang kedua, merupakan hari diberikan kemudahan. Detik pertama diberi kemudahan, hari ketiga, hari Selasa, hari bilangan ketiga, maka disebut Jubarun Al-Jabbar Al-Jibra, Al-Jibra, Jubarun Al-Jibra, hari yang melengkapi. Hari Ahad, detik permulaan. Hari Isnin, hari diberi kemudahan. Hari Selasa, Jubarun, hari melengkapi. Ni dia 1, 2, 3, 3 tu dikira jamak, baru disebut lengkap. Hari yang keempat, hari Rabu, bilangan keempat, disebut sebagai Dubarun, hari jelas, jalan-jalan, saluran-saluran azab yang akan diturunkan. Dubarun. Baik, hari yang kelima, Yaumul Khamis, hari yang kelima, Mu'nisun, hari di mana setelah ditunjukkan jalan, setelah ditunjukkan saluran, hari manusia mula bermanja-manja dengan azab yang bakal diturunkan. Wah. Baik, hari Jumaat, hari Jumaat disebut asalnya dengan Yaumul Arubah ataupun Yaumul Urubah, hari terhimpun, matang, maknanya dah matang untuk azab, dah ranum, dah masak untuk diazab kaum Samud, umat baginda Saleh alaihi salam. Maka hari Sabtu disebut dengan istilah Syiarun. Syiarun, hari pasti, sudah pasti, tak boleh mengelak diri, pasti, confirm day. Confirm, pasti, tak boleh mengelak diri. Cukup 7 hari. Maka hari Ahad diseksalah
umat baginda Saleh alaihi salam. Maka Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabari wafat pada tahun 310 Hijrah, mengemukakan berdasarkan riwayat hadis, hari Ahad baginda Saleh alaihi salam hitung hari Ahad, hari pertama. Get ready. Okey, kaumnya iaitu kaum Samud pun orang putih kata apa? Checklist. Yes, checklist. Kalau ada kalender dikoyakkan. Ya, tak apa. Action kau. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari Isnin, hari bilangan kedua. Maka kemudahan masih diberikan. Dengan kata lain, masih diberi perlepasan. Settle lah. Hutang kau dengan perabot kau maut, settle. Hari ketiga dah lengkap, maknanya dah cukup matang untuk dijatuhkan hukuman. Ya, hari keempat, hari di mana dah nampak jalan-jalan, saluran-saluran dari arah mana azab akan didatangkan, dari atas, utara, selatan, timur. Dah nampak dah, azab dah ada dah. Wah. Hari Khamis mu'nisun, maknanya azab sudah bermanja-manja, azab sudah mengelilingi. Kita kata dikepung, azab telah mengepung. Ya, maka hari Jumaat, hari di mana disebutkan sebagai urubah, al-urubah, hari yang dinyatakan kepada sudah memenuhi. Kalau kita kata checklist tu semua dah ada. A, 1, 2, 3. Sudah dipenuhi segala syarat-syarat untuk diazab. Hari Sabtu confirm, dah tak boleh mengelak diri. Maka pada hari Ahad kebinasaan menimpa umat baginda Saleh alaihi salam. Imam At-Tabari mengemukakan lagi pada hari Khamis musfirah sebagai tanda-tanda yang jelas wajah muka kaum Samud kuning pucat. Hari Jumaat muhammarah, merah padam muka kaum baginda Saleh alaihi salam. Hari Sabtu musawwadah, hitam legam muka kaum baginda Saleh alaihi salam. Hari Rabu kuning pucat. Hari Khamis kuning pucat. Hari Jumaat merah padam. Hari Sabtu hitam legam. Hari Ahad Allah turunkan azab. Maka datanglah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumul ahad yaumu gharsin wa bina'in.
hari Ahad adalah hari yang terbaik untuk bercocok tanam dan membina bangunan. Kerana sejarahnya dah ada. Azab ditimpakan kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam hari Ahad setelah sempurna 7 hari daripada detik awal hari Ahad sampailah detik akhir hari Sabtu. Cukup 7 hari Ahad azab diturunkan. Allah Ta'ala dah bagi satu tempoh yang lengkap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mengubah sebutan hari. Tinggal lagi oleh kerana hari Ahad, hari di mana musnah, pupus, hapus, diazab kaum baginda Saleh alaihissalam itu bersama dengan teknologinya, teknologi pertanian, teknologi penternakan, teknologi. Sayanglah dia mungkin ada satu handphone lebih hebat daripada handphone Haji Kamarul ni. Kaum Nabi Allah Samud, Allah musnahkan bersama teknologi dia, habis semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lengkap 7 hari. 7 hari itu. Hari ke-8 zas wal-i'yazu billah. Maka apabila Rasulullah menjadi Rasul, Rasulullah tak ubah. Tinggal lagi hari Ahad, Rasulullah menyatakan kelebihannya. Hari terbaik untuk memulakan pertanian dan membina bangunan. Hari Isnin, hari bilangan kedua, kerana hari itu banyak kemudahan, hari terbaik untuk bermusafir. Yaumul Isnain, Yaumu Safarin, hari terbaik untuk bermusafir. Wa talabi rizkin, hari untuk mendapatkan saluran-saluran rezeki. Hari Selasa, kerana hari Selasa ni dia dah lengkap, pelengkap. Oleh kerana dia pelengkap, Rasulullah menyatakan hari yang agak berat, tapi hari itu boleh kenal pasti kelemahan kekurangan pada diri kita, pada apa jua tindak tanduk kita. Hari Rabu tak bertambah tak berkurang, kerana hari Rabu itu nilainya dubarun, hari yang mula diperlihatkan jalan-jalan azab dan saluran-saluran azab tu. Maka hari itu tak menambah tak mengurang. Yaumul arba'ah yaumun la akhaza wa la ata'ah. Dengan kata lain, apa yang dah berlaku, cuma Rasulullah menyatakan pada kita kelebihan-kelebihan hari, tetapi Rasulullah tidak mengubah istilah hari. Yang ubah hari Jumaat aja. Asalnya Yaumul Urubah. Tapi turunnya suratul Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Turunnya ayat ini Ka'ab bin Lu'ay radhiyallahu an isytiharkan. Hari ini hari Jumaat, hari ini hari Jumaat, bukan lagi hari Al-Urubah. Kalau hari Al-Urubah tu maknanya hari yang dah cukup matang, dah penuhi syarat. Wal-'iyadzu billah. Tapi untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat hari dihimpunkan segala kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi dalam sejarah perubahan sebutan pada hari Jumaat sahaja. Hari lain tak berubah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat ubah daripada Urubah. Sabtu pun tak berubah. Yaum Sabti tak berubah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu maknanya setelah anak dilahirkan, cukupkan 7 hari dulu untuk diberi nama. Cukupkan 7 hari dulu untuk diraikan dengan akikah. Cukupkan 7 hari dulu. Nilai. Dah lah. Nanti cakap lebih-lebih orang kata tak dalam kitab, bohong-bohong. Astagfirullahaladzim. Dia yang bohong. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.